Munyatul musalli. Surat 17 baris ketiga daripada bawah. Sebut kitab Panah Berhati, bukalah kitab Panah Berhati, kita baca kitab lain. Buka kitab Panah Berhati, sebut kitab Panah Berhati, baca kitab Munyatul Musalli. Muka surat 17 baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang makruhnya, yakni perkara yang makruh pada sembahyang, yakni di dalam sembahyang itu amat banyak. Setengah daripada perkara yang makruh di dalam sembahyang berpaling ke kanan atau ke kiri. Berpaling yang makruh ni berpaling dengan muka seseorang yang sembahyang. Jadi kita selesai hak berkaitan dengan perkara yang disunatkan. Sebelum kita masuk kepada sembahyang, hak kita panjang bicara adalah berkaitan dengan sembahyang kita disunatkan hadap kepada sutrah, kepada hadangan. Sutrah hadangan ni, kalau kita kata gok, sekurang-kurang sejadah lah. Dia saya sebut sebelum ni, daripada dinding, tiang, kemudian barang letak di hadapan, kemudian sejadah, kemudian garisan, mesti mengikut tertib pada ni. Selagi ada tiang, ada dinding, letak barang di hadapan, tidak dikira sutrah tu. Masa lagi kita sembahyang dikira tak ada sutrah. Walaupun kita letak beg contohnya di hadapan, perempuan beg di tinggi molek letak di hadapan, tapi bukan di hadapan betul ni. Di hadapan betul tu makruh pula, letak ke kanan ataupun letak ke kiri sedikit daripada hak kita sembahyang ni. Tiba-tiba masa kita letak beg tu, dinding ada lagi, tiang ada lagi, yang letak barang tu barang dia diseterusah juga. Dia kena ikut tertib, ada tertib susunan. Selagi ada dinding, ada tiang, tak boleh guna barang. Kalau dinding masih lagi ada, tiang masih lagi ada, guna barang tadi ni tidak dikira sebagai sutrah. Walaupun ada beg di hadapan, tak dikira sebagai sutrah. Makna seolah-olah kita semua tengah lamang juga, makruh lagi walaupun ada barang di hadapan. Sekarang ni barang masih lagi ada, kita ambil sejadah dah sebagai hadangan, tidak dikira. Sebab barang ada lagi, letaklah barang di hadapan. Jangan pakai sejadah lalu dah. Tak ada dah barang ni, barulah pindah kepada sejadah. Tak ada sejadah. Dia sejadah ni bukan sajadah ni bukan kata sejadah hak mesti hak tu letak apa-apa kain lah. Mana ni? Kita panggil alah, hamparan. Alah. Kita kan sebut tu sejadah, kita faham sejadah hak beli Mekah tu. Bukan. Dia panggil hamparan. Termasuklah sejadah tu ialah juga. Mana kalau kita ambil kain sekebar, kita alah. Tu hamparan dah tu, ya dah tu. Dia panggil sutrah dah tu. Dia panggil sajadah. Pada ni. Bila tak ada barang, barulah kita boleh pindah pada sejadah. Kalau sejadah tak ada, barulah kita berpindah kepada garisan. Maka timbul garisan ni sebagai garisan. Tapi selepas tak ada sejadah. Jadi saya sebelum pernah sebut berkaitan dengan sesekarang ni, orang di sembahyang, dia sembahyang di tengah halaman, berjemaah. Walaupun di hadapan tu ada mihrab, tetapi untuk hari Jumaat sahaja dia rapat kepada saf hadapan. Kalau waktu-waktu yang lain, 5 waktu yang lain, dia jadi bundur ke belakang, 4-5 saf ke belakang. Banyak masjid-masjid utama di Terengganu kita buat seumpama tu. Apa kerana wallahu alam lah. Di antara kerananya setakat saya fahamnya adalah nak letak meja orang ngajar. Di antara kerana nak letak meja orang ngajar. Jadi nak letak mana? Mesti letak di tengah. Di tengah ni tempat sah ni, di tengah ni. Jadi time nak semayang, lepas tu nak alih pula meja tu, lepas tu nak rapat ke hadapan, dia pun pakai mudah. Jadi hari Jumaat je meja tu sipang. Meja ni sipang dalam bilik. Maknanya hari Jumaat semayang depan.
Selain daripada jemaah, waktu bik meja buat tengah, dia akan semayang belah kena lalu. Meja tu letak tengah tu tak alih-alih dah. Ada ni, tak alih dah. Maka tu imam makmum dia akan bundur ke belakang. Ada dia akan bundur ke belakang. Pasal faham tak tu? Banyak masjid yang seummah betul. Di antara sebab dia kata meja, meja. Dia tambuh ni keluar masuk meja tu. Itu alasan dia. Maka timbul persoalan, kita semain berjemaah, saf tu akan menjadi sutrah antara satu sama lain. Persoalan kita, saya sebut terdahulunya, masa kita nak semain qabliyah tu. Kita belum semain berjemaah. Kita nak semain qabliyah tu. Kita duduk di tengah tu. Mana sutrah kita? Sebab kita bukan hadap dinding. Kita bukan hadap tiang, tak ada apa pun. Ada ni. Mana sutrah kita? Tidak ada, hukumnya makruh. Tapi tak apalah. Sekarang ni semua orang pakai sejadah. Sejadah jadi sutrah. Tidak diiktibar sejadah tu sebagai sutrah kalau masih lagi ada dinding, masih lagi ada tiang, masih lagi boleh letak barang. Anda faham situ. Sebab dia kena ikut dia punya tertib. Tak ada dinding, tiang, turun kepada selepas tu, iaitu barang. Tak ada barang, turun pada selepas tu lagi, turun kepada sejadah. Tak ada sejadah, turun lagi ke bawahnya, garisan saf. Kalau tidak ikut dia punya tertib itu, tidak dikira sutrah tu. Walaupun ada barang di hadapan, ada sejadah, kita alah dengan sejadah sekalipun, itu atas pandangan yang muktamad lah. Dan kitab Fathul Mu'in, pandangan Syekh Ibnul Muqri mengatakan bahawa hak tertib tu tak syarat. Mana kalaulah dinding, tiang masih lagi ada, letak barang dah, dikira sutrah juga. Walaupun barang masih lagi ada, dijadikan hamparan sejadah sebagai sutrah, dikira juga sebagai sutrah. Sejadah masih lagi ada, hamparan masih lagi ada, tiba-tiba dijadikan garisan saf sebagai sutrah, sudah diiktibar, dikira. Tak syarat tertib, pilihlah mana-mana pun. Itu pandangan Syekh Ibnul Muqri. Itu pandangan daif. Tapi daif dah daif pun bolehlah kita nak pakai. Dan kita nak semayang qabliyah tu, mai sunat qabliyah tu kan, kalau semayang tu sudah di tengah seumpama tu, memang kita tidak ada sutra. Kita sekarang memang pakai sejadah tu, tapi kita ada tiang, ada dinding. Kita dah ada tiang dinding, tu masalah. Walaupun kita ada hamparan sejadah, tidak diiktibar. Sebab kita kena pilih dinding, tiang, barang dahulu, barulah sampai kepada tertib sejadah, hamparan. Itu pandangan yang muktamad. Jadi oleh kerana masjid buat seumpama tu, kita nak sembahyang qabliyah, nanti kita sembahyang ba'diyah, kita kira sejadah itulah sebagai sutrah kita, hamparan tu sebagai sutrah kita. Kalau kata sejadah hamparan tak ada, kita jadikan garisan ni sebagai sutrah kita. Pada ni maknanya ni kita semayang, kaki kita duduk di satu garisan, garisan hadapan ni, ini kawasan semayang kita, jangan duduk di atas. Mana kawasan semayang? Tak ada garisan tu kan. Kamu kalau nak melintas, kod depan, jangan melintasi hak dalam ruangan sembahyang ni, hak sebelum garisan tu, hak tiga hasta ke hadapan tu. Jadi garisan tu sebagai sutrah juga. Walaupun kemungkinan masih lagi ada sejadah, kemungkinan masih lagi ada beg, boleh jadikan sebagai sutrah, ada dinding, ada tiang sekalipun, pandangan daif, dia tak apa, pilih mana-mana pun. Dia gitu lah kita ni sekarang ni. Ada ni. Lepas tu kadang-kadang saya tengok benda-benda gitu, saya tak pernah tanya pun. Tak pernah tanya pun, kenapa kamu jadikan semayang sampai di tengah seumpama tu, kenapa tidak hadap ke hadapan? Tapi surah iman, dia depan ni luar, ditolak gitu je, di semayang saf pertama sini, dia tidak semayang ke belakang. Ni saya sebut masjid-masjid besar yang lain. Surah iman, ni meja ni ditolak ke belakang je. Tolak ke belakang je, mudah je. Setengah masjid lain, dia payah nak sipang tu, payah satu pekerjaan pula bagi mereka nak sipang meja tu. Kan meja ni kan kecil meja ni. Meja ni besar juga. Lainlah kalau macam orang dulu. Orang dulu ni dia meja kecil je, buku kitabnya mengajar, duduk selatan-latan je. Dulu selatan-latan je.
Dia nak sedap gitu sebelum satu guni dia tak ambuh duduk atas meja gini, duduk atas latar. Tapi masa saya ngaji dengan almarhum ini ayah Sim pasti tumbuh ke Baba Najibuddin Kerandang Datuk Tugul lain, sebagian besarnya dia pakai meja. Tapi ada tu saya memang tak pakai meja, dia duduk atas latar. Duduk sela atas latar. Saya dulu satu kelas sela atas latar. Hak di Masjid Pada Kolam hak esok pakai atas latar. Tapi sekarang ni lepas ada PKP tu buka masjid iwi meja tu. Orang tapi dia komen kok, kenapa ustaz duduk atas latar, buat apalah masjid tak sediakan meja. Masjid tu ada meja, saya tak ambuh je. Dah situ kekal atas latar, kena duduk atas latar lah. Sekuliah dah apa dah atas latar. Sebab ada tu saya memang dia tak mengajar atas meja ni. Dia nak pergi sama level belakang duduk atas latar, belakang dia kata. Badan ni. Jadi tempat tu saya pakai meja rendah tu atas latar. Orang komen lah, orang masjid apa tak sediakan meja. Ada meja pun tak ada, tak ambuh. Lepas PKP dia keluar meja dah sekarang tu. Agak atas meja lah. Duduk atas latar ni, duduk atas ni sedap mengajar. Mana sejam lebih tu sedap dia berasa. Duduk atas latar di Masjid Pada Kolam tu, cukup sejam dia berasa dah lutut. Dia berasa. Orang kata mocik-mocik duduk atas latar berasa gitu orang kali. Dah kita duduk atas latar sejam je. Sejam pukul 9 sampai pukul 10 dia berasa dah. Berasa dah di palu lutut ni, berasa dah, berasa dah sedap dah. Mana? Tapi kalau duduk atas latar ni dia kata apa? Dia kata biar sama. Jadi kalau pakai meja tu mudah nak alih. Ni kalau pakai meja gini, kalau masjid tu tak ada ruang hadapan, satu perkara pula nak masuk dalam bilik. Sebab tu dia buat alasan apabila lepas daripada Jumaat memang meja tu disimpan lah kok mana pun. Lepas Jumaat dia masuk meja ke tengah untuk orang mengajar kuliah maghrib ke apa ke, maka di semayang bundur. Apa kita nak cerita situnya? Semayang sudah jadi tengah halaman. Jadi kita saf pertama masa semayang sunat qabliyah ba'diyah, di mana sutrah kita? Tidak ada dinding, tidak ada tiang. Ada dinding, tiang ada. Tapi kita tak pilih dinding dengan tiang. Cuma kadang-kadang hak ni hak timbul hak masalah. Kita kalau nak rebuk saf yang pertama, menyebabkan kita tidak akan ada sutrah. Kita tidak akan ada sutrah. Pandai ni. Sekarang ni gini. Kalau macam tadi. Kalau kata masjid tu tengah laman. Kalau kita nak rebut saf pertama, kita masuk masjid, kita pun sembahyang qabliyah di saf yang pertama. Memang tak ada sutrah. Kalau ikut tertib lah. Kalau kita nak pilih dinding, nak pilih tiang, kita kena duduk di belakang sedikit. Kita tak akan dapat saf pertama. Lepas kita sembahyang sunat, kita nak mari rebut saf pertama, tak ada dah, penuh dia orang dah. Jadi macam mana ni? Kalau kita mari saf pertama selalu, ada ni. Kita mari tu pada saf yang pertama, kita dapatlah saf pertama sebab di situlah kita sembahyang qabliyah dan nanti berjemaah di situlah kita dapat saf pertama. Tapi masa tu sembahyang qabliyah tu kita tak ada sutra. Tak ada dinding, tak ada tiang, tak ada barang. Kalau kita pakai pandangan muktamad lah ni, hak kena ada susunan tu. Tapi kalau kita nak pilih dinding ataupun tiang, ada. Tapi itu bukan saf pertama. Bila kita pilih dinding tiang sebagai sutra, mengikut tertib, mengikut susunan, kita akan luput saf pertama. Kalau sini tak apa, saf pertama pun dapat, sutra pun dapat. Ni kalau mari depan kan. Kita mari masa nak semayang tu qabliyah, kita semayang saf pertama ni. Saf pertama pun dia, sutra pun dia. Kalau tengah lamang gitu, pada ni. Bila kita masuk masjid, kita pun rebuk saf pertama. Mana sutra kita? Mana hadangan kita? Dinding, tiangnya mana? Tidak ada. Tapi kalau kita nak cari dinding, tiang, dapatlah sutra. Tapi kita akan tak sempat kepada kita. Tak sempat kepada kitanya saf pertama. Kalau dah kita masuk, kalau semayang tengah saf pertama, akan jadi saf pertama lah apabila iqamah nanti. Kita pilih situ, tak ada lah sutrah bagi kita, dinding ataupun tiang. Kita cari dinding, cari tiang, kita semayang qabliyah, saf pertama tak akan dapat kepada kita sebab dipenuhi oleh orang lain dah.
Jadi macam mana antara dua ni nak pilih mana? Kalau macam dia surah imam ni tak apa, saf pertama tulah, saf pertama tulah ada sutra. Senang. Ada. Tapi tengah lama tu nak macam mana? Oh tu berselisih di kalangan ulama lah. Boleh pilih antara kedua-dua tu. Nak rebut sutra tanpa saf pertama, nak rebut saf pertama dan kadang tanpa sutra. Setengah pandang kata utamakan saf pertama. Utamakan saf pertama walaupun kita semayang qabliyah tu tanpa ada sutra sekalipun. Sampai masa kita semayang berjemaah, sampai masa kita semayang berjemaah tu saf antara saf menjadi sutra. Hak yang kita timbul persoalannya adalah ketika kita semayang sunat qabliyah, kita saf pertama, kita nak rebut saf pertama nak apa? Nak cuk panggil tau. Cuk lah panggil. Cuk ni dengan bahu kita pergi semayang situ, bukan pergi letak sejadah kita. Jangan terpaku tu. Lepas tu bagaimana tu? Nak semayang di tiang. Mahu dia orang gitu. Jadi kalau kita terpaksa kena memilih antara sutra dengan saf pertama, dapat sutra, saf pertama kita tak akan dapat, penuh dia orang penuh tau. Kalau kita nak saf pertama boleh, tapi sutra kita tidak akan dapat. Memang dua perkara tu khilaf ulama lah. Boleh berlaku nak pilih antara dua. Setengah pandangan dia memilih saf yang pertama. Sebagaimana dia memilih saf yang pertama. Walaupun setengah pandangan mengatakan saf pertama lah pilih. Kalaulah di masjid Nabi SAW, sebab hampir dengan kubur Nabi SAW. Kalau masjid lain, utamakan sutrah dahulu. Itu berkhilaf ulama lah pulaknya. Kalau terpaksa memilih antara sutrah dengan saf yang pertama. Jadi kalau kita rebut saf pertama, sutrahnya tidak ada, ketika sutrahnya ada, kita saya ikut tertib lah. Kan pandangan muktamad, sutrah mengikut tertib. Kalau tidak ikut tertib, sutrah tu tidak dikira macam tak ada. Jadi kita tak pakailah pandangan muktamad. Kita pakai pandangan Ibnul Mukri mengatakan janji ada hadangan. Hadangan tu barang ke, hadangan tu sejadah ke, hadangan tu garisan ke, okey, sutrah dah tu. Walaupun dinding masih lagi ada, tiang ada lagi orang berdiri di situ, kita masih lagi boleh memilih tiang sebagai sutrah. Ada kita nak pergi depan lalu. Nak pergi depan mana ada dinding tiang, sebab saf pertama tu di tengah lamang. Saya ada sejadah. Ni hamparan sekarang ada sejadah belakang ni kan. Sejadah tak ada, tak apa, saya jadikan garisan tu sebagai sutrah. Awak ambil garisan tidak memadu, sebab sejadah masih lagi boleh cari, barang boleh kita letak di hadapan. Dinding tiang di belakang tu tak ada orang lagi sembahyang. Yang kamu ambil garisan mana boleh tidak ikut turutan. Pandangan muktamad memang tak boleh kalau ikut turutan. Pandangan okey dah, tak ikut turutan pun jadi sutra. Jadi situ kita dapat saf pertama dan kita dapat sutra atas pandangan sebab kita tak ikut aturan. Tapi kalau macam surah iman tak ada masalah lah. Mari depan molek, tak ada isu lah. Ada tak? Mari depan molek, saf pertama dapat, sutrah pun ada. Itu hak berkaitan dengan sutrah, perkara yang disunatkan sebelum kita masuk kepada sembahyang. Ini nak masuk pula kepada perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sembahyang. Perkara yang dimakruhkan di dalam sembahyang. Setengah daripada perkara yang dimakruhkan di dalam sembahyang yang amat banyak itu, berpaling ke kanan atau ke kiri. Berpaling ni dengan muka. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri dengan muka. Kalau berpaling dengan dada, tu batal lah sembahyang. Sebab kita maklum syarat sah sembahyang menghadap qiblah lah daripada mula sembahyang sampai ke salam. Menghadap qiblah ni kira kepada dada. Kalau berpaling je dada daripada qiblah, tu batal sembahyang lah. Hak makruh ni berpaling muka ke kanan ataupun berpaling muka ke kiri. Ni hak makruh. Bukan berpaling tubuh. Berpaling tubuh batal sembahyang.
Berpaling muka ke kanan ke kiri ni pun, dalam kitab kita ni ringkas je lah. Disebut kata makruh gitu je. Dia hak makruhnya berpaling muka ke kanan, berpaling muka ke kiri bila hajatin, dengan ketiadaan hajah. Ada ni. Kalau ada hajah maka tidak makruh. Kalau ada hajah, hajahnya macam mana? Tengah-tengah semayang bunyi apa-apa, palinglah tengok. Palinglah tengok. Hei, apa belakang bunyi ni? Paling tengok. Paling tengok. Ada ni. Itu tak makruh. Dia dalam semayang ni bukan kata jadi macam khas kekung. Pandai khas kekung. Kerasam je. Apa di belakang ni? Paling tengoklah apa benda ada. Takut kita semayang gitu. Serah-serah bunyi belakang orang ke apa ke mana kita tahu. Yang berpalinglah tengok. Berpaling tengok, kena cucu kita contohnya. Naik atas rumah senyap-senyap contohnya. Mana berpaling yang kata makruh paling kanan kiri ni, berpaling tanpa ada hajah. Tanpa ada hajah. Kalau ada hajah tidak makruh. Bahkan berpaling ke kanan ke kiri tanpa ada hajah ni, setengah pandangan mengatakan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Ada kil yang mengatakan berpaling ke kanan kiri hukumnya adalah haram. Ada pandangan. Kemudian dimakruhkan berpaling ke kanan ke kiri ni kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hak berpaling ke kanan ke kiri ni, hak hadis yang melarang. Hak Nabi Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan berpaling di dalam sembahyang. Nabi kata, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil abdi. Nabi kata orang yang berpaling dalam sembahyang ni, orang yang menyambar oleh syaitan daripada sembahyangnya. Syaitan duk sambor dia, syaitan duk tarik dia. Lepas tu dia pun berpaling ke kanan, berpaling ke kiri. Adapun pandangan yang mengatakan haram, dia berdalilkan hadis Nabi, la yazalullahu muqbilan alal abdi fi musallahu ma lam yaltafit fa izal tafata a'rada anhu. Hak ni dalil hak kata haram berpaling ke kanan ke kiri ni. Sentiasa Allah Ta'ala berhadap dengan rahmat dan redha akan hambanya di dalam sembahyang selama tidak berpaling. Apabila berpaling seseorang, nescaya Allah Ta'ala pun berpaling daripadanya. Ni. Jadi dalil ni setengah pandang mengatakan haram lah tu. Sebab kalau berpaling daripada ketika sembahyang, Tuhan akan berpaling daripada dia. Terkerah tu. Maka hadis itulah dipilih oleh setengah pandangan mengatakan bahawa berpaling ke kanan, berpaling ke kiri tanpa ada hajah hukumnya adalah haram. Tapi pandangan muktamad letak hukum adalah makruh berpaling ke kanan, berpaling ke kiri tanpa ada sebarang hajah. Adapun kalaulah kata mukanya tidak berpaling, cuma semata-mata kita panggil apa? Jeling. Tak jeling ada. Maknanya muka tidak berpaling, tetapi ekor mata dia, ada ekor mata dia tak berpaling, tapi ekor mata tengah keling, dia keling ada. Pandai ni. Mana berpaling tak muka tidak berpaling. Hak tu tidak dimakruhkan, tapi hak tu khilaful aula, kurang elok.
Sebab apa? Sebab yang disunatkan pada kita, pandangan mata sentiasa memandang tempat sujud. Sekarang ni muka tidak berpaling ke kanan ke kiri, tapi mata tu jeling. Mata tu jeling. Tapi tidak makruh sebab muka tidak berpaling, tapi itu khilaful aula. Tapi kalau ada hajah, ada kerana, tu tidak dilarang tu. Kalau ada hajah bukan jeling, kerling berjeling, bukan. Berpaling muka pun tidak dimakruhkan kalau ada hajah. Sebab Nabi SAW dalam satu peperangan, jadi tentera Nabi SAW tu duduk atas bukit. Nabi dalam suatu Nabi keling ekor mata Nabi SAW. Ada ni. Nabi keling tengok. Sebab apa tu? Sebab nak tengok tentera tu duduk macam mana. Tapi kalau ada hajah, bukan kata dengan ekor mata. Bahkan kalau berpaling dengan muka ke kanan, berpaling dengan muka ke kiri sekalipun, tidak dimakruhkan jikalau ada hajah, jikalau ada kerana. Jikalau ada hajah, jikalau ada kerana. Tapi hak comel kitanya, mata sentiasa tengok tempat sujud, bukan hanya muka sahaja, jangan berpaling ke kanan ke kiri, ekor mata pun duduk diam, mata sentiasa tengok tempat sujud. Sebab bila mata sentiasa tengok tempat sujud, mudahlah kita nak jaga hati kita. Pandai ni. Kalau ekor mata kita keling ni, jadi daripada mata ni dia akan masuk ke dalam hati. Sebab mata ni kalau anggota zahir, mata dengan hati ni, mata sesuatu tu diumpamakan sebagai menteri luar, dia kata. Itu tak waktu. Hati ni raja. Raja ni kan ada menteri-menteri kan. Jadi mata ni diumpamakan sebagai menteri luar. Bila mata ni keling ke kanan, keling ke kiri, tengok benda tu, tengok benda ni, jadi dia pun bawa ke dalam hati. Ripuk ada. Ripuk. Dan menteri kan, tengok apa-apa, dia pun balik ripuk ke raja. Ni samalah bila mata tu tengok bagai-bagai, mata tu pun ripuk ke hati. Hati pun begitulah, beginilah. Ada ni. Sebab itulah sentiasa disunatkan kita tengok tempat sujud. Tapi masalah kitanya, kalau keling ke kanan, keling ke kanan kiri, walaupun mata tidak berpaling, dia akan mengganggu hati. Maka tengoklah tempat sujud. Masalah kita, tempat sujud kita pula ada bagai-bagai corak. Mana pula? Tahu tak ni? Ada bagai-bagai corak. Hak tu pun makruh juga tu. Kita semayang, kita ada pakaian, kita ada alah hamparan, dan kita ada tempat yang kita hadap. Dalam semayang kan ada pakaian, ada alas, ada tempat yang kita hadap. Ketiga-tiga tu disunatkan kosong. Satu, dan disunatkan putih. Putih tu satu sunat lain pula. Satunya sunat kosong, yang keduanya sunat putih. Jadi kalau nak bak pakaian, orang perempuan lah comel. Sebab dia apa? Sebab dia putih serta kosong. Sekarang orang perempuan pun tambah putih, dia nak colour macam-macam. Orang perempuan pun tambah kosong, dia banyak corak dengan bunga-bunga pula di baju semayang. Tahu pakai dah zaman orang tua dulu, dia kata putih kosong, orang tua zaman dulu, dia kata dah hak tu hak afdal kepada kita. Kan orang puan. Kalau masjid ladang tu, masjid ladang dia tak ada tabir masjid ladang. Kalau tempat lain dia ada tabir, tak apa. Kalau masjid ladang dia tak ada tabir. Ramai-ramai tu macam-macam lah. Ada putih, ada apa dah ni. Sebab apa dia akan putih? Sunat putih, sunat kosong serta sunat putih. Itu kata orang perempuan lah sepatutnya, sebab dia duduk putih, kosong serta putih. Sekarang ni
berwarna serta bercorak-corak. Lepas tu dia tanya pula ustaz, punyalah corak tu di tengah bunga dia tu macam ada lubang je, macam nampak je kulit. Tanya pula. Tapi dia kata corak-corak tu kalau makruh pun ustaz, mahal nak beli ke corak tu. Makruh mahal. Nak boleh ke dapat makruh tu mahal, nak boleh ke dapat makruh. Tu nak gana. Sebab apa? Sebab kadang-kadang baju semayang tu lah yang menentukan title seseorang tau. Ni mau dating ni. ni ke mana? Ni hak biasa melancong ni, baju semayang ni mahal ni, Indonesia ke Vietnam ke, tak tahulah tunya. Dia tambah dah putih dia tambah. Yang bermasalah orang lelaki. Orang lelaki yang bermasalah. Terutama sekali orang lelaki yang kain pelekat dia tu. Hak tu tetap dah bercoraknya. Malaikat jarang-jarang hak kain pelekat hak warna putih. Hak tu jarang-jarang. Badan ni. Orang lelaki masalahnya kain. Tapi orang lelaki nak selamat kain tu, dia pakai jubah. Bila pakai jubah, kain yang bercorak-corak duduk di dalam, tak apa dah lah. Kain pelekat tu bercorak-corak. Tapi bila pakai jubah, jadi kain bercorak-corak tu sudah di dalam. Tu tak ada masalah tu. Jadi pakai jubah. Jubah pula dicari pula hak berpetok-petok pula dah. Macam-macam lah kata. Kena. Dia kita orang lelaki ni sekurang-kurang kita disunatkan kosong, kita disunatkan putih. Kemudian hak putih ni sekurang-kurang putih fa'alahu, atas sekali ya. Kopiah. Sekurang-kurang kopiah putih. Kopiah pula corak berbunga-bunga. Kata tak ada langsung bagi yang putih. Tak ada bagi yang putih. Kopiah tu sekurang-kurangnya warna putih. Kan? Ni sunat belaka ni, sunat belaka ni. Hak sunat. Tapi dah sunat, tak wajib, tak pernah. Dok, saya ngaji duduk tunggu pondok dulu, dia tak ada, dia putih je. Dia putih je. Jubah ke, serban ke, kopiah ke, putih. Putih pun tak ada corak-corak, putih. Putih kosong. Waktu tu ngaji, waktu tu saya ngaji dulu, memang putih. Itu memang uniform dia, memang putih. Tapi kita sekurang-kurangnya biarlah kopiah tu warna putih. Hak lain tu berwarna tapi nak kosong. Jangan hak mukhattat dia panggil. Jangan baju yang berpetok-petok, baju yang berjalur-jalur. Jangan, tu makruh. Ada ni. Kemudian satu laginya, dia ada dua lagi. Satunya hamparan. Hamparan Allah tu disunatkan dalam keadaan kosong. Jangan mukhattat, jangan bercorak-corak. Ni bercorak-corak, lepas tu dengan ada gambar macam-macam, tu makruh belaka. Tu makruh belaka tu. Sebab apa? Sebab mata tu tengok tempat sujud, nampaklah hamparan yang bercorak-corak, nampaklah tiang lah, bunga lah, apalah. Yang ketiganya, tempat kita hadap, biar kosong, tak ada apa-apa. Sini payah sikit lah. Tempat hadap tu nampak macam-macam dalam tu. Dalam almari buah di hadapan tu. Nampak tak macam-macam? Nampak macam-macam tu. Tengok semua nampak. Quran ni lama orang dah ambil, nampak berabuk. Ini nampak belakang lah. Sebab apa? Sebab di hadapan akan jadi banyak barang. Kita nak di hadapan tu kosong. Belum cerita lagi di hadapan ni. Ni lagi-lagi besar ni. Corak-corak ni. Ayat Al-Quran sekalipun makruh. Kita nak kosong. Tu hak comel. Tapi persekitaran sekarang berbeza. Tempat-tempat ibadah ni semuanya hamparan kapek, semuanya berbunga-bunga. Kemudian di hadapan kiblah macam-macam corak. Satu laginya pasang TV, macam-macam iklan di dalam tu, maklumah kuliah ketika orang tengah semayang. Apa tujuan masjid buat seumpama tu, wallahu a'lam. Kerjaan sebenarnya hak bawa gambar-gambar nak supaya orang semayang ni lari khusyakan, kerjaan iblis asalnya.
Kerjaan syaitan kan, ditarik apa-apa nak tarik daripada hati orang dalam semayang. Syaitan ni akan bawa gambaran-gambar sebab apa? Nak sebab hati kita berpaling daripada khusyuk dalam semayang. Sekarang ni tak dah. Sekarang ni persekitaran masjid dah seumpama tu. Dia ada bagai-bagai perkara yang boleh menarik hati kita daripada khusyuk di dalam sembahyang. Yang asalnya kita hanya tengok tempat sujud, tempat yang kosong, maka kita mudah nak jaga hati khusyuk di dalam sembahyang. Sebab tu disunatkan pakaian hamparan, tempat kita hadap dalam keadaan kosong, dimakruhkan dalam keadaan mukhattab, dalam keadaan bercorak-corak, berjalu-jalu, ada macam-macam rupa tu dimakruhkan. Atau melihat ke langit, kerana dimakan itu permainan syaitan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.